Terima kasih akan terus bersiaran bersama-sama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sehingga ke pukul 9.30 pagi nanti teruskan menonton siaran untuk hari Isnin hari ini. Dan sebelum ini sebenarnya Datuk Seri Najib Tun Razak Perdana Menteri telah melahirkan juga mengongsikan hasrat kerajaan untuk menggalakkan lebih ramai lagi golongan belia menceburi bidang keusahawanan sosial bagi menyumbang kepada keseimbangan sosioekonomi negara. Dan Perdana Menteri juga berkata perjalanan Malaysia menuju ke arah negara berpendapatan tinggi tidak akan lengkap tanpa model ekonomi yang dapat memberi impak sosial. Dan menurut Perdana Menteri, dengan kedudukan Malaysia selaku pengerusi ASEAN tahun ini, beliau akan mengangkat agenda keusahawanan sosial di peringkat rantau ini dan membanyakkan lagi aktiviti. Jadi dalam usaha yang berkaitan sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu lagi, Universiti Malaysia Kelantan UMK dengan kerjasama Majlis Rangkaian Pembelajaran ASEAN ALN telah menganjurkan program keusahawanan sosial untuk pembangunan ekonomi ataupun SEED bagi meningkatkan taraf hidup ekonomi penduduk setempat. Dan Universiti Malaysia Kelantan UMK juga berhasrat untuk menjadikan sekaligus ia salah satu usaha membela kebajikan kumpulan sasar terutama penduduk di kawasan luar bandar. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang program yang dijalankan oleh Universiti Malaysia Kelantan ini tentang keusahawanan sosial untuk kemajuan ekonomi SEED siri ke-6 seterusnya, kita bersama-sama dengan dua tetamu kita sekarang ini. Pertamanya saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Farouk Zakaria, penasihat SEED 2015. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kerana bersama-sama kami. Dan juga Profesor Emeritus Datuk Engineer Dr. Zainal Mohamad, pengerusi ASEAN Learning Network Council ALNC. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga kerana bersama-sama kami. Dan mungkin pertama sekali perlu kita fahami terlebih dahulu kerjasama antara ALNC dan juga Universiti Malaysia Kelantan, terutamanya dalam keusahawanan sosial ini. Mungkin boleh Datuk mulakan. Terima kasih. ASEAN Learning Network adalah satu kelompok kerja, kumpulan kerja oleh pakar-pakar akademik yang berpengalaman untuk membangunkan agenda seperti intercultural learning, intercultural communication, transformational leadership, dan juga untuk membawa masyarakat ASEAN bersatu dalam melalui agenda gerak kerja projek seperti social enterprise melalui agenda seumpama itu. Jadi kami sebagai ahli yang bekerja secara sukarela membentuk satu kelompok, digabungkan ahli akademik daripada Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, Brunei untuk membangunkan program untuk dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar, terutamanya mahasiswa pengajian tinggi melalui projek keusahawanan sosial yang akhirnya kita membentuk program besar namanya SEED, Social Enterprise for Economic Development, yang saudara kami ini Profesor Farouk yang menjadi pengurusi di peringkat Malaysia untuk melaksanakan program tersebut. Saya sebagai pengurusi keanggotaan keseluruhan anggota ASEAN Learning Network di peringkat Asia. Okey. Baik, kalau juga mungkin boleh dijelaskan secara lanjut sejarah, konsep dan juga objektif yang dibawa menerusi SEED ini, Doktor. Okey. SEED itu adalah ringkasan kepada Social Enterprise for Economic Development ataupun dalam bahasa Malaysianya ialah enterprise sosial untuk pembangunan ekonomi. Jadi program ini adalah melalui ASEAN Learning Network. Jadi satu-satunya program ASEAN Learning Network ialah Social Enterprise for Economic Development. UMK adalah universiti yang menjadi peneraju kepada program SEED ini. Kami adalah pioneer lah, kira pemula kepada program SEED ini di Malaysia. Program SEED ini ada di lain-lain negara di ASEAN sebenarnya. Dan di Malaysia, UMK telah memulakan program SEED ini sejak tahun 2010. Jadi siri pertama bermula pada tahun 2010 dan kali ini ialah siri yang ke-6. Dan kami sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Prof Datuk tadi, kami mengumpulkan pelajar-pelajar daripada ASEAN untuk bersama masuk ke kampung, memikirkan idea-idea yang bernas untuk meningkatkan lagi keusahawanan sosial.
di dalam kampung di Malaysia ini. Dan kali ini kita akan adakan di Kampung Ulu Kusial, Tanah Merah, Kelantan. Dan kalau dilihat daripada penganjuran siri SEED sejak 2010, apa impak kepada masyarakat setempat sebenarnya? Impaknya banyak kepada masyarakat, terutama sekali ialah dalam meningkatkan perniagaan-perniagaan kecil yang ada di dalam kawasan itu. Kalau kita lihat perniagaan kecil ini kebanyakan dijalankan secara kecil-kecilan, secara mikro, di belakang rumah, di depan rumah. Jadi dengan adanya pelajar-pelajar dari ASEAN bersama memikirkan bagaimana kita nak meningkatkan lagi produktiviti terutamanya, ataupun mungkin dari segi pembungkusan, ya. Jadi dia dapat memberi satu impak kepada pengurusan perniagaan itu. Dan pelajar-pelajar ini mempunyai idea yang berbeza-beza kerana mereka datang dari konteks yang berbeza. Jadi dengan mengumpulkan idea pelajar yang bernas itu, kita dapat memberi peluang kepada peniaga-peniaga kecil ini untuk meningkatkan lagi perniagaan mereka dengan lebih sistematik. Ya, baik. Selain daripada kepada masyarakat iaitu golongan sasar, bagaimana pula program seperti ini kolaborasi dengan pelajar dari negara-negara lain di ASEAN memberikan kesan kepada kalangan mereka yang menganjurkannya ataupun melakukannya, stakeholder, pemegang taruh dalam penganjuran program seperti ini? Ya, saya lihat dua perkara untuk menjawab soalan itu, menjelaskan perkara ini. Satu ialah kita membawa kelompok pelajar, wakil daripada negara tertentu, daripada IPT tertentu di Asia yang menyertai program seumpama ini, memahami satu sama lain. Mereka mengenali satu sama lain. Intercultural learning berlaku. Jadi ini boleh merapatkan lagi dan membangunkan lagi ASEAN secara bersama nanti. Yang kedua ialah masyarakat setempat juga yang kita pilih tempat itu. Contoh yang kami buat di Filipina, kami buat juga di Indonesia, kami buat juga di Malaysia dan di Vietnam. Masyarakat setempat akan mengenali jiran-jiran tetangga dia dengan lebih mudah dan secara langsung melalui wakil-wakil mahasiswa yang datang bersama, tinggal di kampung, bekerja dengan mereka selama lebih kurang 10 hari ataupun 2 minggu lah bersama dan mengenali mereka ini. Jadi inilah perkara yang secara langsung memberi impak untuk pembangunan ASEAN masa depan lagi. Ya, dan selaras dengan peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini, bagaimana pula program saya kira pada edisi ke-6 ini lebih signifikan lagi sebenarnya untuk mengukuhkan hubungan antara negara-negara ASEAN? Ya, dalam mesyuarat Kementerian Antarabangsa MITI baru ini yang juga mewakili daripada ASEAN nama kementerian lain, mereka juga telah didedahkan aktiviti ASEAN Learning Network melalui SEED yang kita tonjolkan, dan mereka memahami bahawa ini adalah satu agenda yang bagus untuk membangun masyarakat generasi muda untuk mengenali satu sama lain dengan lebih rapat, dan akhirnya mereka terus bekerjasamalah untuk jangka masa panjang nanti, insyaAllah. Ya, dan kita difahamkan terdapat juga persidangan untuk SEED ini. Mungkin boleh Doktor terangkan juga apa dia pula matlamat persidangan SEED. Okey, pada akhir program SEED ini kita akan ada mesyuarat. Jadi mesyuarat itu ialah mesyuarat ASEAN Learning Network Council. Selepas mesyuarat itu kami akan mengadakan SEED Conference ataupun persidangan SEED. Persidangan SEED ini akan berlangsung selama setengah hari dan persidangan SEED ini bertujuan utamanya ialah untuk berkongsi good practices di ASEAN, bagaimana kita boleh mempertingkatkan lagi pelaksanaan program-program keusahawanan sosial. Jadi dalam persidangan itu pensyarah, profesor dan juga pengamal keusahawanan sosial, pelajar juga akan bersama untuk membentangkan good practices yang boleh dikongsikan bersama dengan peserta-peserta persidangan. Jadi kebanyakan pembentang adalah daripada ASEAN Learning Network, kumpulan ASEAN Learning Network, ataupun daripada pelajar-pelajar yang telah melaksanakan SEED dan juga pihak-pihak lain yang menjalankan program-program yang hampir sama dengan kami. Jadi ini adalah peluang, satu platform
untuk kita membincangkan lagi, bertukar fikiran, bertukar idea tentang bagaimana kita dapat mempertingkatkan lagi pelaksanaan keusahawanan sosial di negara ASEAN. Dan ini sesuai dengan tahun ini, tahun 2015, ASEAN Community. Jadi ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk mempertingkatkan lagi hubungan antara ASEAN. Ya. Baik, resolusinya dari persidangan itu akan dibawa ke edisi SID tahun berikutnya, insya-Allah begitu. Dan di semua negara ASEAN. Jadi sebelum itu kita baru selesai SID di Filipina minggu ini, dan kita buat satu lagi di Malaysia di Kelantan. Jadi mereka berkumpul dan bertukar mengenai dengan dapatan yang terkini dan pendekatan yang terbaik lah untuk diguna pakai masa depan, dan menjadikan ianya juga jadi penting pada pengamal pembangunan masyarakat dan seterusnya. Dan akhir sekali, Prof Datuk, cadangan program berimpak tinggi kepada perubahan kesejahteraan masyarakat yang akan diadakan oleh ALN nanti dalam perancangannya. Ya, kita akan meneruskan agenda SID ini, tapi dalam bentuk yang lebih komprehensif agaknya. Terutamanya pemilihan tempat juga, tempat-tempat yang memerlukan diberi perhatian, dan kita membawa kumpulan-kumpulan pemikir itu bersama. Jadi dengan sendirinya pada saya itu juga membantu meningkatkan keupayaan masyarakat dan juga meningkatkan keupayaan sumbangan kita ke dalam pembangunan ASEAN secara langsung ataupun begitu ya. Ya. Baik. Kita ucapkan selamat berjaya atas inisiatif yang sangat baik dan hebat ini, terutamanya kita harapkan memberi impak kepada masyarakat setempat yang merupakan golongan sasar, dan tentu saja kepada generasi pelapis kita lah, golongan penuntut kita, golongan belia kita selepas ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof Datuk dan juga Doktor kerana bersama-sama kami hari ini. Terima kasih banyak.